Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Okey, kali ini cikgu bawakan tajuk bab 5 matematik tingkatan 5, iaitu dalam subtopik pembesaran. Dalam tajuk pembesaran ini kita akan belajar berkaitan dengan objek, yang mana dikatakan objek, yang mana image. Kemudian kita akan belajar juga pusat pembesaran dan juga kita akan diperkenalkan dengan faktor skala. Okey, dalam dua objek yang saya tunjukkan di sini, walaupun dia tidak sama saiz tetapi dia adalah serupa. Okey, cuma saiznya berbeza. Okey, sekarang ini katalah ini dia punya objek yang asal. Dia telah dibesarkan melalui pembesaran. Okey, dia dah jadi besar macam ini, dikatakan ialah pembesaran. Apabila pembesaran, dia mesti ada pusat pembesaran. Dan dia mesti ada faktor skala, berapa kali ganda dia dibesarkan. Okey, itulah yang kita akan belajar pada kali ini. Okey, pembesaran ialah satu transformasi, iaitu dengan semua titik objek, katalah ini objeknya, saya letakkan dia sebagai O. Okey, bergerak dari suatu titik tetap. Titik tetap itulah yang dipanggil pusat pembesaran. Saya akan tunjuk macam mana cara cari pusat pembesaran. Okey, dengan suatu nisbah malar. Okey, dan nisbah malar itu adalah dikenali sebagai faktor skala dan akhirnya membentuk image di sini. Okey, jadi untuk kita tentukan iaitu pusat pembesarannya, jadi apa yang perlu dibuat ialah kita sambungkan katalah ini objek tadi, ini image yang sepadan dengannya, ini objek ini dah jadi kat sini. Okey, kita sambungkan. Saya buat garis putus-putus. Okey, kemudian yang ini ke sini, sambungkan lagi dengan garis putus-putus, dan yang ini ke sini. Okey. Okey, kita akan dapati dia bertemu di suatu titik, dan titik inilah, katalah titik P ini, dikenali sebagai pusat pembesaran. Titik ini dikenali sebagai pusat pembesaran. Okey, ini objek, ini image, ini pusat pembesarannya. Bila kita sambung, kita dapati dia bertemu, itu pusat pembesaran. Kemudian satu lagi ialah yang kita nak belajar ialah faktor skala. Berapa kali ganda dia dibesarkan. Jadi faktor skala, okey, simbol yang selalu digunakan ialah K. Dan cara nak dapatkan nilai K ini ialah, okey, kalau sini P, sini katalah sini ialah A, dan sini image-nya ialah A prime. Okey, bermaksud untuk dapatkan faktor skala ialah P A prime, jarak dari P ke A prime, bahagi dengan jarak dari P ke A. Jarak dari pusat pembesaran ke image, ini P A prime ini, bahagi dengan jarak dari pusat pembesaran ke objek, iaitu PA. Itulah nilai K. Tapi satu lagi cara bagaimana kita nak mendapatkan nilai K, untuk senang kita nak ingat, ialah kita ambil mana-mana sisi objek dan image yang sepadan. Contohnya dekat sini, kita pilih sisi ini. Okey, dan yang sepadan dengannya ialah sisi sini.
Okey, untuk menentukan faktor skala ialah sisi image bahagi dengan sisi objek. Yang penting sisi tersebut mestilah sisi yang sepadan. Ni sepadan dengan ni. Okey, jadi sisi image bahagi dengan sisi objek. Ataupun ringkasnya untuk senang lagi nak ingat ialah di antara huruf I dengan huruf O, image dengan objek ini, yang mana kita jumpa dulu kalau kita baca A, B, C, D, E, F, G, H, I. I kita jumpa dulu, kita letak dekat atas. O kita jumpa selepas itu, kita letak di bawah. Okey, jadi faktor skala ialah sisi image bahagi dengan sisi objek. Itulah dia faktor skala, nak menunjukkan berapa kali ganda ia dibesarkan. Okey. Okey, seterusnya kita nak belajar nilai faktor skala dan kesannya kepada pembesaran. Okey, yang pertama, jika K ini, faktor skala ini, ialah lebih besar daripada 1. Bila nilai K, faktor skalanya lebih besar daripada 1, bermaksud dia punya image lebih besar dari objek. Okey, jadi di sini saya tuliskan image lebih besar dari objek. Jika K-nya lebih besar daripada 1 macam ini. Ini image-nya lebih besar dari objek. Image besar, objek kecil. Jadi ini menunjukkan faktor skala dia iaitu K lebih besar dari 1. Dan objek dan image berada di sebelah yang sama. Maksudnya dua-dua berada di sebelah sini. Okey, jadi objek dan image berada di sebelah yang sama. Okey, yang kedua, apabila faktor skalanya iaitu K sama dengan 1. Jika dia sama dengan 1, bermaksud objek dan image-nya adalah sama saiz. Objek adalah sama saiz dengan image. Okey, dan dia juga berada di sebelah yang sama dengan objek. Image berada di sebelah yang sama dengan objek. Jadi bila K sama dengan 1, sebenarnya dia punya objek dan image-nya tak berubah, masih kekal yang sama. Inilah objek, di sinilah juga image. Kalau K dia ataupun faktor skala dia sama dengan 1. Okey, yang ketiga, apabila K-nya iaitu faktor skala lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Bermaksud contoh dekat sini K dia sama dengan setengah. Jadi setengah dekat sini dia terletak antara 0 dan 1. Jadi di manakah kedudukan image-nya? Okey, merujuk kepada lakaran di sini, saya nak tunjukkan kalau K-nya itu terletak antara 0, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Katalah ini dia punya objek. Okey, ini objek dia. Okey, bila K dia terletak antara julat ini, bermaksud dia punya image kepada objek ini, image-nya, okey, dia terletak di sebelah ni. Dia menjadi semakin kecil. Okey, kecil. Okey. Okey, kalau ini objeknya, ini image dia. Okey, bermaksud kalau K-nya terletak antara 0 hingga 1, jadi bermaksud image-nya itu lebih kecil berbanding dengan objek. Lebih kecil berbanding dengan objek. Dan dia punya image dengan objek masih lagi berada di sebelah yang sama. Jika berada di sebelah yang sama daripada pusat pembesaran. Ketiga-tiga ini mempunyai objek dan image berada di sebelah yang sama. Jadi apabila faktor skala lebih besar daripada 1, image-nya lebih besar dari objek. Bila K sama dengan 1, objek dengan image sama saiz.
Okey, dan yang ketiga, bila K lebih besar daripada kosong, lebih kecil daripada 1, image lebih kecil berbanding objek. Walaupun dia lebih kecil, objek ini dengan image ini, image didapati lebih kecil, dia masih tetap dipanggil pembesaran. Walaupun dia semakin kecil, dia masih dipanggil pembesaran, cuma faktor skalanya itu dalam bentuk pecahan macam ni. Okey. Jadi kita tengok ada 3 lagi nilai faktor skala yang berkaitan dan kesannya terhadap pembesaran. Okey, seterusnya kita lihat yang keempat, iaitu apabila faktor skalanya terletak di antara lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 0. Contohnya seperti K-nya sama dengan -0.5 ataupun -setengah. Okey. Jadi, ini pusat pembesaran, ini objek. Okey, disambung ke sini, pergi ke sana. Kalau negatif, dia berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Kalau ini objek, image-nya bersebelah sini. Okey, dan dia terbalik. Kalau ini kat bawah, dia jadi kat atas. Okey, yang ni di atas, dia jadi di bawah pula. Okey, kedudukannya pun bertentangan. Dan dia berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Saiznya pun menjadi lebih kecil. Okey, jadi image lebih kecil daripada objek. Dan juga dia berada di arah yang bertentangan, di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okey, saya teruskan lagi dengan yang kelima, iaitu apabila K-nya sama dengan -1. Okey, apabila K sama dengan -1, saiz image dan juga saiz objek adalah sama. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Bila dia sama dengan 1, bermaksud jarak ini sama dengan sini. Katalah kalau ini objeknya, dia ini image-nya, jadi jarak ke sini, pergi ke pusat, pergi ke sini, jarak dia sama. Sebab bila dia -1. Okey, kemudian kedudukan image berada di sebelah bertentangan dengan objek. Jadi kalau objek kat sini, pusat pembesaran di sini, image-nya berada di sebelah sana. Cuma sekarang kedudukannya bertentangan. Kalau yang ini, bucu yang ini di atas, bila dibesarkan dengan K -1, dia berada di bawah. Cumanya dia punya saiznya masih sama. Okey, itu ialah apabila K sama dengan -1. Okey, dan yang terakhir ialah yang keenam, iaitu apabila K-nya lebih kecil daripada -1. Okey, apabila lebih kecil dari -1, image lebih besar dari objek. Dan kedudukan image berada di sebelah bertentangan dengan objek. Kedudukan untuk kalau yang keempat, 5 dan ke-6 ni sama. Dia berada di sebelah yang bertentangan dengan objek. Okey, saya tunjukkan dalam rajah pula. Okey, ini rajahnya. Katalah ini objek. Okey, kemudian ini image. Ya, jadi apabila K-nya lebih kecil dari -1, contohnya lah K dia sama dengan -2, lebih kecil daripada -1. Katalah -2. Okey, jadi ini objeknya. Kita sambungkan setiap satu bucu ini dan bawa ke depan terus. Okey, dengan -2 maksud 2 kali ganda. Kalau ini 1, ini 1, 2. Tapi dia ke sana. Okey, ini pun sama. Ini kalau ke sini 1, ini 1, 2. Okey, ini pun samalah. Jadi di sini ini objeknya kecil berbanding dengan image-nya. Image-nya lebih besar berbanding dengan objek. Dan kedudukan image berada bertentangan. Kalau objeknya kat sini, image-nya bertentangan. Ini P-nya, dia berada di sebelah sana. Kalau objek berada di sebelah kiri, image berada di sebelah kanan. Okey, jadi kalau kita perhatikan untuk yang K-nya ini yang negatif. Okey, yang pertama ini tadi, kalau dia terletak
faktor skalanya di antara negatif 1 hingga lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari kosong, imejnya adalah lebih kecil dari objek. Kalau K dia sama dengan 1, imej adalah sama dengan objek. Okey, dan yang ke-6 ini, apabila K-nya lebih kecil dari negatif 1, okey, dan imej adalah lebih besar dari objek. Cumanya kalau dia K-nya itu negatif, kedudukan imej bertentangan berbanding objek. Okey, kalau imejnya sebelah kiri, objeknya sebelah kanan. Kalau imejnya sebelah kanan, objeknya sebelah kiri. Jadi untuk ketiga-tiga ini sama. Objek dan imej berada di kedudukan yang bertentangan.